Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini kira kali kelas akhir lah sebelum masuk Ramadan. Itu kelas tahsil ilmi fiqh Syafi'i, berkaitan kitab fiqh al-fiqhul manhaji ala madhhab Imam Syafi'i rahimahullah. Mana kita tu kali terakhir kita bincangkan, kita dah habiskan berkenaan makruhat solat, perkara makruh dalam solat. Yang kita kata apa, kebanyakan apa lafaz-lafaz yang datang kemakruhan tersebut, sebahagiannya kalau dikatakan secara umum dalam perbincangan yang lepas, makruh solat tu disebut kepada apa-apa yang menyanggahi sunnah, yang tak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi sebenarnya kalau kita detailkan balik, kalau ditinggalkan secara tak sengaja, makruh lah. Saya kata ada itu makruh saja. Tapi kalau dikata keadaan tadi yang majoriti tajuk yang kita bincang itu, yang datang tu adalah sebenarnya larangan. Solat dalam keadaan makanan hadir, solat apa dalam keadaan apa didesak oleh ini, yang mana kita kata telah balik pada asal Nabi suruh kita supaya jangan buat, lebih baik kita jangan buat lah. Balik pada asal, walaupun apa alasan kata dia bukan termasuk perkara-perkara rukun solat, tak disebut dalam tajuk tu, tapi kita kata bila larangan Nabi kan, bila Nabi SAW punya arahan, kerja kita adalah taat, bukan mempersoalkan. Baik. Jadi insyaAllah ini kita sambung tajuk apa bahagian masih lagi skop berkenaan dengan tajuk solat. Berkenaan dengan bahagian khas ada tajuk umurun tukhalifu fiha al-mar'atur rajula. Okey. Umurun perkara tukhalifu fiha al-mar'atur rajula, perkara yang menyanggahi padanya atau tak serupa dengan di dalamnya seorang wanita, golongan wanita akan lelaki. Okey, seorang wanita akan lelaki. Ini bukan semua ni. Ada sebahagian tu hadis dhaif. Jadi kita sebutlah dia ni punya perkara. Dia kata yusannu lil mar'ati an tukhalifa ar-rajula fi khamsati asya'a. Dia kata dan disunatkan untuk golongan wanita, untuk wanita, seorang wanita menyanggahi orang lelaki pada 5 perkara. Menyanggahi 5 perkara pada orang lelaki, 5 perkara pada 5 perkara akan orang lelaki. Solat mereka tak serupa dengan lelaki pada beberapa perkara. Okay, ada yang betul, ada yang tidak, ada yang tak ada dalil yang kuat. Okay, pertama, awalan tudammu ba'daha ila ba'din fil sujud. Bahawa dia wanita tu merapatkan sebahagian badannya kepada sebahagian lain dalam ketika sujud. Merapatkan badan ketika sujud. Tak depakan tangan dan sebagainya. Bi'an dengan bahawa tudamma mirfaqaiha. Dia itu wanita tersebut merapatkan akan dua mirfaq, dua lengan dia ila jambaiha, ke tepi badannya, asna as-sujud, ketika sujud, wa tulsiku batnaha bi fakhidaiha, dan dilekatkan atau rapatkan perutnya dengan dua betis dia, dua paha dia. Maksudnya sepatutnya kalau dia kata ikut dengan solat, kita katakan Nabi jarakkan badan di antara perut. So dia tak ada, bahkan ruang Nabi SAW solat tu boleh lintas seekor kambing. Anak kambing boleh lintas di bawah badan Nabi SAW, kalau kerana jaraknya yang Nabi SAW jarakkan perut dengan paha. Dia kata wanita kena macam tu. Okay. Bi khilafi rajuli, bercanggahan dengan lelaki, fa innahu yusannu an yuba'ida, kerana seorang lelaki tu disunatkan untuk menjauhkan mirfaqaihi an jambaihi, untuk menjauhkan dua lengan dia daripada tepi badan dia, wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi, dan dia mengangkat perutnya daripada dua pahanya. Okey. Tapi hadis ni dhaif, dia pakai ni rawal Baihaqi dan Baihaqi, annahu sallam, Nabi sallam marra ala imra'ataini tusalliyan, Baginda berlintas pada dua orang wanita sedang solat. Faqala idza sajadtuma fadamma ba'dal lahmi ila al-ardi.
Dia kata bila kalian dua sujud, maka rapatkanlah, gabungkanlah sebahagian daging tu ke bumi. Fa innal mar'ata laysa fi dzalika karrajuli, kerana seorang wanita bukan sedemikian, bukanlah fi dzalika karrajuli, bukanlah pada perkara itu seperti seseorang lelaki. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan berdasarkan kepada perbuatan ataupun riwayat daripada isteri Nabi SAW, tidak ada sebarang riwayat yang datang secara mauquf ke daripada mereka yang menyatakan sedemikian. So basically kalau kita kata berdasar kepada dalil ini, saya tak cukup untuk kita ni, adalah hadis dhaif. Hadis ini dhaif. So kalau berdasar kepada tajuk ni, memang tak ada sebarang sunnah untuk wanita tu menyanggahi lelaki dalam kes kedudukan ketika sujud merapatkan badan. Kadang-kadang ada seorang sampaikan, kalau ikutkan kepada hadis ni pun datang dengan masalah sujud. Kalau ikut mazhab Syafi'i di Malaysia, bukan setakat tu, ketika tengah rukuk pun dia suruh kepit. Jangan sampai tak tahulah, Allah alam, dada jangan tergantung ke, saya tak pasti. Tapi basically benda tu yang berlaku lah. Memang kita kata, kalau belajar dekat pondok-pondok dan sebagainya, disuruh perempuan tu rapatkan badan, macam tu ketika sujud, ketika rukuk dan sebagainya. Ketika rukuk pun sama. Alasan dia tak nak serupa dengan lelaki, sebab wanita ni aurat. Memang hadis yang datang, wanita tu adalah aurat tu satu tajuk. Tapi masalah nak katakan bahawa solat dia pun kena ikut cara tertib tertentu, jawapannya tidak. Mana maksud pergerakan tadi. So kerana dia kata ada sebarang pergerakan yang patut dimaklumkan atau diberitahu, maka isteri Nabi lah yang paling cepat menceritakan perkara berkenaan. Sebab Nabi akan ajar pada mereka dahulu sebelum yang lain lah. Itu konsep dia. Dengan sebab itu tak ada sebarang riwayat, dan bahkan riwayat yang datang ni ada riwayat yang dhaif. So tak boleh dipakai lah untuk jadikan hujah bagi menggalakkan ataupun mendatangkan satu hukum. Basic dia satu, hadis ni dhaif, bukannya sahih. Sebab itu tak jadikan hukum. Kalau ada orang kata hadis dhaif boleh digunakan untuk beramal, dalam tajuk fadhil amal bukan menjadikan satu perkara itu jadi wajib atau sunat atau haram atau makruh atau mubah, atau haram atau makruh. Itu tajuk dia. Fadhil amal bukan duduk kat situ. Fadhil amal ni datang pada tajuk-tajuk yang benda-benda contoh macam tak ada asas tentang solat malam. Dan datang hadis yang dhaif menyokong fadilat solat malam. Itu boleh lah. Bukan, ataupun itu yang dia bagi amal yang tepat. Adapun untuk mendatangkan amalan tambahan lebihan, tidak. Apatah lagi untuk menjadikan satu perkara itu makruh. Macam perempuan solat cara yang lelaki solat dia kata makruh. Itu lagi masalah. So tak boleh kata makruh sebab hadis tidak sahih. Hadis tidak sahih. Okay, pendapat tersebut kita kata kalau kata nak makruh, kalau hadis itu sahih, ialah kita pakai. Kalau hadis dhaif, hadis itu tidak sahih, jangan jadikan itu alasan untuk kononnya kena jadikan benda perkara tersebut sebagai perkara yang makruh. Baik, ini kena faham betul. Banyak kadang orang tak faham bab ni. Baik. Kedua, thaniyan, tukhfidhu al-mar'atu sautaha fi hadratir rijalil ajanibi. Merendahkan seorang wanita suaranya ketika di hadapan atau ketika kehadiran lelaki-lelaki yang asing, lelaki-lelaki yang bukan mahram dia. Fala tajhar bis salatil jahriyati khasyatal fitnati, maka janganlah dia menjaharkan solat yang jahar, dia menyaringkan suara ketika solat jahar, ini solat maghrib, isyak, subuh, okey, kerana bimbangkan fitnah. Tapi sebenarnya memang wanita tidak ada digalakkan langsung meninggikan suara dalam masalah bacaan. Dalam solat tidak ada wanita tu digalakkan meninggikan suara. Ini kena faham. So basically dia tidak ada keserupaan kat situ, memang tak ada. Sebab dalam konsep kita kata bila solat jahar ni yang menjadi imam adalah golongan lelaki. Cuma kisah Waraqah aja. Ada kisah seorang wanita yang datang, dia diberikan izin Nabi SAW kerana dia banyak hafal Quran tapi rumah jauh daripada masjid, maka diizinkan Nabi SAW untuk dia jadi imam di rumah dia sendiri. Nama dia Waraqah. Waraqah ni kisah dia masyhurlah, dia dibenarkan oleh Nabi dan jadi imam di rumah dia. Untuk diri dia, dia imamkan seorang perempuan, seorang lelaki dan seorang tua. Jadi kisah dia, tapi yang tiga yang itu adalah hamba dia. Tapi lepas jadi cerita, sambungan dia lepas dia jadi imam tu, tak lama lepas tu dia hamba dia bunuh dia. Kisah yang ni ada tajuk dia adalah hamba dia bunuh dia. Jadi kita kata nak fahamkan sekarang, bukan kisah bunuh tu, nak fahamkan sekarang kisah tu adalah benda yang Nabi izinkan untuk dia, tapi tak menyambung pada orang lain. Hatta isteri Nabi tak pernah jadi imam pada orang lelaki.
Jadi dalam solat jahar memang timbul tajuk lah untuk dinyaringkan suara. Tapi kalau dia kata perempuan, penyaringan suara tu kuat-kuat tidak ada. Tidak pernah menjadi sebarang amalan di sisi para sahabat ke, para tabi'in ke, bahawa wanita tu menjadi menyaringkan suara dalam masalah solat. Itu dibaca untuk diri dia sendiri je, tapi untuk nyaring sampai satu bandar, satu kampung dengar, tidak. Jadi firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-32, tapi ayat ni sebenarnya dia datang dari awal dia, ya nisa'an nabi, wahai nabi, isi nabi, lastuna ka ahadim min nisa'in taqaitun, tidaklah kalian macam wanita-wanita lain kalau kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul, ni sambungan dia, maka janganlah kalian merendahkan ataupun melembutkan, okey. Takhda'na bil qauli ay tulayyinna kalamakunna, maka kalian lembutkan kata-kata kalian, lunakkan suara, bil qauli dengan kata-kata, fa yatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka akan rasa berkeinginan orang dalam hatinya ada penyakit. Warak tu adalah fusukun wa qillatul wara', kefasikan dan kurangnya kewarakan. Ini memang wanita secara umumnya tak digalakkan untuk cakap lembut depan lelaki. Ini bukan masalah solat saja. Luar solat pun tak boleh. Kamu lunakkan suara depan lelaki adalah tidak dibenarkan. Kerana benda berkenaan ini adalah asas kepada golongan wanita, mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk meninggikan suara, bercakap dan berucap depan lelaki ataupun baca Quran kan dengan sedap, tapi mereka tidak buat. Maka isteri Nabi tak buat, maka semua wanita tak patut buat. Ya, ini kena dijaga sikit. Banyak orang kadang salah faham. Semua nak jadi macam Mother Teresa tapi tak nak jadi macam isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni keluar berdakwah lah benda, tapi last sekali langgar pelarangan keluar tanpa musafir tanpa mahram dan sebagainya. Baik. Wa hadha yadullu ala anna sawt al-mar'ati qad yusiru al-fitnata. Dan ini menunjukkan kepada bahawa suara wanita kadang-kala boleh merangsang akan atau menimbulkan fitnah. Jadi kadang-kadang pun sebenarnya tajuk dia luar, bukan masalah bacaan Quran solat saja. Fa yatlabu minha khafdus sauti bi hadratil ajanibi, maka dituntut daripada golongan wanita, di seorang wanita merendahkan suara di hadapan atau ketika kehadiran orang-orang asing. Bi khilafir rajuli, bercanggahan dengan seorang lelaki, fa inna yusannu an yajhara fi mawadil jahri. Kerana disunatkan untuk seorang lelaki menjaharkan pada tempat-tempat yang jahar. Suara dia kena nyaring ke kita tempat yang nyaring. Hatta talbiyah takbir raya, azan depan sikit, dia tidak ada untuk wanita. Okey. Salisan yang ketiga, idza nabal mar'atu syai'an mar'atu syai'un asna as-salati wa aradat an tunabbiha ahadan min hawliha li amrin ma fa innaha tusaffiku bi an tadriba yadaha al-yumna 'ala zahril kafil yusra. Ya. Ustaz, imam solat bersama isteri dan anak-anak perempuan sahaja dan imam salah baca, boleh tak makmum perempuan betulkan bacaan imam? Ni kita baca ni sebut dulu. Okay, pertama sekali, apabila datang ataupun teringat sesuatu datang pada seorang wanita sesuatu tengah-tengah solat, mana dia dapat tahu imam silap dan sebagainya. Wa arada an tunabbiha ahadan min hawliha, dan dia nak untuk memperingatkan siapa di sekitarnya di amrin ma, bagi satu perkara, fa innaha tusaffiku, maka dia menepuk. Itu tepuk tangan bi anta dariba yadahal yumna, dengan bahawa dia menepuk tangan kanan tangan yang kanan ala zahri kafil yusra, ke atas permukaan tangan yang kiri, macam tu. Okey. Okay, baik, pada asal sebenarnya ketika kesilapan tersebut sebenarnya wanita tu boleh macam tu jugalah, tak perlu dia baca, tak perlu dia jerit kan, pasal dia kena jerit untuk dengar. Kalau dia baca perlahan, imam tak dengar, dan memang seorang wanita dalam solat dia tak boleh untuk menyaringkan suara kuat. Memang kita kata benda berkenaan berkhilaf dengan apa yang sepanjang semua amalan yang daripada zaman Nabi sampaikan, walaupun tak disebut oleh Nabi dengan direct, tapi kita tahu bahawa sepatutnya seorang wanita tu tidak menyaringkan suara dalam solat forever. Lepas tu cakap subhanallah pun tidak, apa lagi betul kan, bacaan subhanallah pun tak ada. Lepas tu mereka disuruh macam tu, tepuk kan, macam tu. Ada kata macam ni pun boleh, macam ni boleh. Yang penting imam dengar akan tepukkan tersebut. Imam pula, bila jadi imam, bila dia jadi imam, seorang imam tu memang kalau sekiranya ditepuk
kepada dia bunyi tepukan dari belakang, dia tahu bahawa dia tersilap. Kalau tepukan tu tengah-tengah dia baca Quran, maksud dia bacaan dia salah lah. Kalau dia kata ketika pergerakan, contoh macam dia terbangun dulu ke, orang lelaki subhanallah, dia perempuan tepuk kan. Dia tepuk yang tu, so yang lelaki tu patutnya yang imam tu patut tahu dia siap pergerakan. Dia kalau lelaki maka bacaan dia betulkan bacaan. So bila imam tu baca salah, makmum dia terus apa? Terus dia tegur bacaan imam. Tapi kalau sekiranya kes apa? Kes imam tu makmum dia perempuan semua. So kat situ mungkin tepuk tangan tu dah cukup. Tepuk tu dah cukup tak perlukan kepada suara. So imam patut tahu apa yang dia sasul dan sebagainya. Sebab tu imam kena alert. Seorang imam dia kena alert bila ada bunyi tepukan atau tasbih kan. Dia kena tahu itu adalah teguran bagi dia. Bukannya maksud dia tepuk tangan tu applause, kata wah bagus ni imam ni sedap. Tak. Bukan juga tasbih orang lelaki tu subhanallah dengan bantu takjub. Subhanallah tu maksud dia rasa pelik kenapa silap. Itulah. Okey. Jadi perempuan tepuk bukannya tasbih. Kalau tasbih tu pendek pun tak digunakan untuk wanita. Demikian lagi pembetulan bacaan yang mungkin bagi panjang kena baca. Kita baca imam tu baca salah kan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaikum waladdallin. Perempuan tu kena ulang balik dari awal. Dia tak boleh baca ghairil maghdubi alaikum, ghairil maghdubi alaihim saja. Cara pembetulan bacaan bila imam silap, kita ambil daripada awal ayat. Mana awal ayat atau pertengahan ayat yang tajuk ni macam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. At least dia kena baca sirat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam silap alaikum kan? Ghairil maghdubi alaikum waladdallin. So dia kena ulang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. At least. Kalau tidak dia kena baca daripada ayat awal tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. So pembetulan macam tu panjang berbanding tasbih pendek. Kalau tasbih pendek pun tak digalakkan untuk wanita, apatah lagi kalau bacaan yang panjang. Yang perlukan dengung dan sebagainya. So jadi benda tu akan bertentangan lah sebab tasbih saja pun tak boleh. Tasbih saja pun tak boleh. Okey. So jadi dia suruh tepuk macam tu. Ataupun dia macam tu. Riwayat ini bagi doktor dia kata tepuk itu pasal Imam Syafi'i tak suka pergerakan banyak. Dia kata 1, 2, 3. Itu dia 3 dah. Padahal sebenarnya tak ada yang kata tu, tepuk dia tepuk dia je. Ini satu je bergerak. Gitu. So imam bila dengar tepukan maka dia tahu dia telah silap. Kalau ketika tengah baca Fatihah ke tengah baca surah dia maksud bacaan awak lah. Kalau ketika pergerakan lah. Ada pergerakan yang salah lah. Ya. Ammar rajulu adapun seorang lelaki fayusannu idza nabahu syai'un fi shalah, maka disunatkan apabila datang pada dia sesuatu dalam solat. Bila datang terkejut dia yang buat imam tu sesuatu dalam solat, dia kata an yusabbiha bi sautin murtafi'in la bi qasdi tanbih. Okey. Hendaklah dia kata hendaklah dia disunatkan untuk dia bertasbih bila datang pada suatu perkara dalam solat bertasbih dengan suara yang kuat. Okey. Bukan dengan tujuan mengingatkan. Mana boleh cakap mengingatkan? Dia macam ni. Okey, kenapa dia kata la bi qasdi tasbih tanbih tu? Sebab kat situ timbul tajuk bila dia sebut untuk ingatkan imam, dan ini kefahaman ilmu kalam. Dia kata bila orang tu bercakap, berdehem untuk ingatkan orang, itu dikira macam bercakap. Bila bercakap batal solat. Ini problem dia. Ini kadang-kadang dah datang dalam arahan Nabi suruh tasbih, perbuatan Nabi suruh tasbih. Tasbih tu tasbih lah untuk ingatkan imam. Untuk ingatkan imam lah maksud dia imam tu salah ketika pergerakan dan sebagainya. Kau tak nak buat apa tasbih buat apa? Pelik kan? Kita kata kadang-kadang pelik pula. Dia kata bukan untuk tujuan memperingatkan. Alasan dia kadang-kadang dia cakap itu sebab timbul dalam kes ni macam bila saya sebut tadi, tak boleh bercakap dalam solat. So soalan dia timbul, adakah bila kita tasbih tujuan untuk memperingatkan orang, adakah dikira sebagai bercakap? So dia kata kalau bercakap batal solat lah. Macam kalau orang tu orang tegur dia kan, dia tinggikan suara untuk bagi orang tu tahu dia tengah solat. Itu salah. Tak boleh tak patutnya orang tu bila dia tinggikan suara untuk bagi tahu orang tengah solat. Yang gunakan bacaan kita sebagai peringatan. Itu tak boleh.
Pasal bacaan tu bacaan solat. Tak boleh kaitkan. Tapi macam tasbih ni memang untuk menegur imam. Macam tepuk tu lah untuk menegur imam. So memang tujuan untuk mengingatkan imam lah. Imam sudah silap. Okey. Okey, kenapa kena sebut itu buat itu? Lima rawahul Bukhari wa Muslimun, kerana apa oleh Bukhari dan Muslim an Sahal bin Sa'din. Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia kata anna Rasulullah qala wa Rasulullah telah bersabda, wa Rasulullah telah bersabda, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang didatangi ia, diragukan ia dengan sesuatu, diragukan dia oleh sesuatu dalam solatnya, falyusabbih, dia bertasbih. Maksudnya imam buat satu perkara, dia rasa silap ni, maka dia nak dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi, kerana dia bila dia bertasbih akan dipandang kepadanya. Mana orang tu imam akan menoleh kepadanya, maksudnya beri perhatian kepada dia. Supaya imam tu tahu bahawa imam tu telah silap. Okey. Wa inna ma tasfiqu lin nisa. Okey. Dan hanyalah perbuatan tepuk tu untuk wanita. Tepuk tu untuk wanita, bukan untuk lelaki. Itu maksud dia. Wa tasfiq huna, dan tasfiq di sini adalah, tepuk tangan di sini adalah darbu zahir al-kaffi al-yusra bi batin al-kaffi al-yumna. Okey, zahir apa dia kata? Zahir belakang zahir kaful yusra, ni bahagian atas tapak tangan yang kiri dengan bawah tapak tangan yang kanan. Tapi ini sebenarnya masalah Nabi kata tepuk je. Jadi kalau tepuk macam ni pun dia, tepuk macam ni pun dia, tak kisah. Janji bunyi tu sampai pada imam. Okey. Dia kata okey, rabahu ragu-ragu dia, syakka fi amrin yahtaju ila tanbih. Dia rasa teragak-agak atau pada satu perkara yang perlukan kepada perhatian. Perhatian kepadalah. Okey. Wa lafzuhu nabahu ay asabahu syai' yahtaju fihi ila ilam. Nabahu maksudnya menimpa dia sesuatu perkara yang perlu pada dia dalam perkara tersebut untuk pemberitahuan ini kepada imam. Soalan kuliah kat sini memang beza, lelaki dan perempuan beza. Lelaki tasbih, perempuan tepuk. Okey. Keempat, rabi'ah ni keempat, daripada tiga perkara tadi, inilah apa yang betul dah ada tadi, dua lah. Nombor dua, itu jangan nyarikan suara. Nombor tiga, tepuk bukannya tasbih. Itu betul. Ada yang pertama tu bukan masalah badan tu, sujud tak boleh, rukuk ke sujud tak boleh, rapatkan tak apa, tak boleh depakan macam lelaki, itu masalah sikit. Sebab ini tak betul. Dia masalah dalil tu tidak sahih. Okey. Rabi'ah ni keempat. Okey, jami'u badanil mar'ati auratun ma ada wajhuha wa kaffai ma ada wajhaha ma ada wajhiha wa kaffaiha. Okey. Semua badan wanita tu adalah aurat. Selain ma ada wajhiha, apa yang selain wajahnya dan dua tapak tangannya. Tapak tangan ni lah, kaffai ni depan belakang, kaf. Ini depan belakang. Orang kita kan ada sibuk pakai tangan tutup atas tu kan, tak perlu. So wanita tu beri tangan kat sini sampai sini bukan aurat. Walaupun kita kata masalah menenung orang perempuan punya muka, sebab walaupun ada kata bukan aurat sebagainya, macam ni kat tangan dia, bukannya benda yang dibolehkan. Awak tenung lebih ni awak, kan orang lain jangan tenung, bukan isteri jangan tenung. Tajuk dia. Tapi yang kuliah ni bincang dalam solat punya tajuk. Dalam solat wajah dan juga dua tangan ni. Okay. Kama marra bayanuhu, macam ni telah berlalu penjelasannya ketika bincang tentang syarat sah solat itu tutup aurat. Kita bincang tu syarat sah solat tu tutup aurat. Jadi bila kita bincang dekat situ, memang ada perbahasan berkaitan masalah aurat yang boleh nampak untuk wanita. Dia sebenarnya perempuan tu pakai tudung kan. Pada asasnya Nabi kata bila balik seorang wanita, maka tak diterima solat dia kecuali dengan tudung kepala. Jadi bila sebut tudung kepala tadi, kalau kepala tutup, tempat lain pun tutup jugalah. Itu maksud dia. Jadi bukan tutup kepala, nampak kaki, nampak betis. Ini gila panggil. Ada cerita adik ipar dia ada pergi ke stesen televisyen mana entah. Kemudian dia tak gambar dengan wartawan tu. Wartawan tu pakailah dekat atas ni, nampaklah tudung. Kan tiba-tiba dia tak gambar satu badan dengan pembaca berita tu. Orang tengok kaki dia pakai skirt pendek. Skirt okey adalah nampak betis. Betis tu sampai ke atas separuh betis. Pelik kan? Itu orang gila panggil. Tutup kepala, kaki nampak. Ini bukan macam para sahabat, kain kapan tak cukup. Ni baju cukup, tapi duit banyak, tapi jahil.
Dia dedah kaki. Kaki nampak. Dia kata budak ni gila panggil. Tudung dia pakai tudung atas ni, bawah tu buka. Okey. Ala kuliah okey. Jadi kes dia kalau dah Quran kata kalau hadis Nabi tu kata suruh wanita yang dah datang haid solat dengan memakai tudung kepala, maka ia secara automatik memberikan maksud bahawa kalau kepala tutup, lagi lah patut tutup, tu tajuk dia. Okey. Dan memang kita kata dan dikata dan juga apa liqaulihi ta'ala dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Tapi ini kita nak faham dia bukan masalah aurat salat Ini aurat depan lelaki ajnabi. Yang kita dah pegang hadis Nabi SAW sebut tu, itu yang kita faham. Dia kata wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan mereka tunjukkan perhiasan mereka kecuali apa yang nyata daripadanya. Tapi kat sini yang dimaksudkan ni adalah masalah kita berdepan dengan lelaki ajnabi. Cuma ada setengah para ulama ambil hukum ni kepada tajuk masalah beribadat di rumah. Ketika bersendirian dan sebagainya. Hatta mungkin macam masalah perempuan tu nak baca Quran tu kena pakai tudung. Itu salah Sebenarnya wanita ketika tidak berada di lelaki yang asing di rumah dia dengan suami dia nak pakai dia boleh je baca Quran tanpa pakai tudung. Cuba kalau orang kata pakai seluar pendek tu mengarut lagi lah. Dia actually benda yang keadaan dia proper lah. Tempat yang tak perlu tutup tak ada masalah. Ada pun masalah tudung kepala tadi di antara benda yang dibenarkan ketika bukan dengan dengan di hadapan bukan ajnabi di hadapan yang bukan mahram, maka dia boleh je baca beribadat macam baca Quran sebagainya dengan tidak pakai tudung. Tapi kalau dia kata sekiranya untuk solat, hadis Nabi yang Nabi kata bila wanita telah mencecah telah balik maka tak diterima datang haid dah tak diterima solat dia kecuali dengan tudung kepala. Itu tajuk lain Itu jelas dalil dia. Okey, wal masyhur indal jumhur. Okay, dan dia masyhur di jumhur ni anal murada bil zinati mawadi'ha, dia kata dan bahawa yang dia dimaksudkan dengan zinah yang mereka tunjukkan perhiasan mereka adalah ke tempat-tempatnya pada badan dia. Ma zahara minha huwa wajhu wa kaffan, dan apa yang zahir daripada perhiasan dia yang boleh buka adalah wajah dan juga dua telapak tangan. Ini pendapat ni adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas yang pegang dengan wajah wanita dan tangan wanita itu bukan aurat. Wajah dan tangan bukan aurat, maka tak perlu tutup hatta depan lelaki ajnabi. Cuma pada lelaki ajnabi pula kalau perempuan tu buka muka dia jangan kau tenung pula, pun salah juga. Itu tajuk asal dia tak boleh tenung pun. Perbuatan itu adalah pervertness macam tak elok, memang tak dibenarkan. Walaupun tengok baju dia saja, bersonok-sonok tengok baju pun salah. Ini penting kena faham. Masalah apa perempuan boleh tak tutup dan apa yang lelaki boleh tengok atau tajuk lain. Itu dua tajuk yang beza Baik, dia kata dan rawa Abu Daud dan Abu Daud dan selain beliau an Ummi Salamah daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar. Dia kata kepada Nabi sallallahu kata adakah boleh solat seorang wanita fi dir'in wa khimar dalam satu dir. Dir'un ni apa yang menutup kawasan dir'un qamisul mar'ah. Dia kata dir tu adalah dir ni baju yang separuh ni kalau dir'un ni kalau ketika mana solat jenazah sebagainya kan. Diorang biasa buat macam kemeja. Dia ambil kain tu lipat dua kemudian potong atas buat T. So masuk kepala untuk tutup bahagian atas badan. Bahagian atas badan bagi dir. Dir'un Dir'un. Baju besi pun kan memang Nabi sendiri pun ada baju besi tutup separuh badan lah. Separuh badan di atas. Baju besi ni biasa tutup separuh badan atas. Dia pasal dia kawasan atas ni. Kawasan yang daripada dada ni sampai ke perut, sampai ke bawah perut. Itu kawasan panggil dir. Sekejap. Cuma dir ini. Hadirin dhaif dah sekejap. Nama Tok Malik ada. Sekejap. Dia hadis ni apa disebut dhaif ni. Hadis yang apa datang soal Ummu Salamah kan.
Dia ada, tapi ada apa? Ada yang apa, mauquf tabi'in, ada mursal tabi'in, sama lafaz dia. Daripada apa Urwah bin Zubair ada lafazkan. Dalam Muwatta Malik ada Urwah bin Zubair punya lafaz. Tapi yang ini dia kata lafaz daripada Nabi SAW lah. Okey. So, jadi kalau ni kata kain tu baju macam baju jubah saja. Dir'un macam dia orang pakai abaya tu kan. Atau dir' lah. Kawasan tutup satu apa bahagian atas badan. Kadang-kadang boleh labuh. Okay, jadi cuma sekarang nak fahamkan. Dia kata seorang wanita tanya, adakah boleh solat seorang wanita? Kata Ummu Salamah, adakah boleh solat seorang wanita dalam dir' wa khimar wa laysa alaihi izar? Dia ada dir' kawasan yang apa macam abaya tu, lepas tu ada tudung kepala, tapi tak ada izar. Izar ni kain yang menutup di antara pusat ke lutut. Kain tutup antara pusat ke lutut. Qala Nabi kata idza kana dir'u sabigha. Jika sekiranya dir' tu kawasan dir'u qamisul mar'ati alladhi yughatti badanaha wa rijlaiha. Dia kata dir' ni adalah pakaian wanita yang menutup badannya dan juga dua kakinya. Sebenarnya kalau kata anda kalau separuh pun kira dir' juga. Cuma kalau zaman sekarang macam orang panggil abaya tu kan, yang besar tu, itu iyalah itu yang kita pegang dir'un tu. Okey, dan khimar pula ma tuqatil mar'atu tudung kepala dia. Apa dia kata sabiqut tawil. Itu maksud dia sabiq tawil. Dia kata idza kana dir'u sabiqa, jika baju tu baju apa yang kain apa abaya tu macam abaya tu labuh. Yughatti zuhura qadamaiha, yang menutup permukaan kaki dia. Maka boleh. Boleh. Cuma kita kata kali kan satu yang dalam Muwatta Malik hadis yang sama ni dia datang dengan lafaz yang apa dia mursal dia mursal. Dia bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalahnya kalau ikutkan lafaz ni dhaif. Mungkin ni kat sinilah yang mungkin datang golongan macam Hanafi ni kan. Dia datang dia pakai terus apa? Dia mauquf. Dia kan Hanafi, dia tak anggap kaki tu sebagai aurat. Dia kata kaki tu tak boleh selak ketika mana seorang sibuk. Tapi realitinya kalau muka tutup, muka boleh buka, kepala kena tutup, tangan sikit, tangan tu boleh buka, kaki takkan ternganga. Aku lihat dia kefahaman tu, dia pendapat tu tak ada daripada para sahabat lah. Pendapat tu datang daripada kalangan daripada Imam Abu Hanifah sendiri. So jadi maksudnya kalau dia kata masalah kaki so kalau dia kata wanita tu dia boleh ada pakaian kain dia dilabuhkan sebagai tutup kaki dia, maka dia solat teruslah, tak ada masalah. So basically kat sini maksudnya wanita dalam perkara ni dia orang memang kena tutup seluruh badan kecuali muka dan juga sebut dalil yang cuba dia bawa sini, muka dan juga dua telapak tangan saja. Dari pun kawasan-kawasan lain dia kena tutup, pastikan tutup. Atau kaki stokin tak pakai macam tak pakai tudung. Ini kena asas. Dalam Hanafi memang kita nampak dia buka, tapi benda tersebut adalah sebenarnya ijtihad saja di kalangan daripada imam-imam mazhab mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Kalau jumhur para ulama semua tak boleh kan. Sebab dia kalau dah tutup dia punya apa yang boleh buka hanya muka dan juga telapak tangan. Pasal itu yang riwayat datang daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan ayat surah An-Nur ayat 31 tu. Okey. Wa wadihu dia kata wadihun dan jelas annahu idza ghatta zuhura qadamaiha hal qiyam wa ruku' in sadala asna as-sujud. Dan yang jelasnya bahawa jika ia kain tu menutup permukaan di kawasan atas dua kaki dia ketika berdiri dan rukuk, pasti akan tutup labuh ke atasnya insyaallah menutup kepada kain tu akan insyaallah tutup menudung ketika mana sujud. Ghatabatil qadamain dan dia akan menutup bawah tapak dua kaki. Lindiman ba'dihha ila ba'd, kena baju tu merapat ke sama lain. Jadi wanzur bahsu syurut salat, dilihat balik kepada perkajian tentang syarat sah salat. Itu berkenaan dengan aurat wanita. Kaki dia kena tutup. Okey, kita kat sini amar rajulu, ada seorang lelaki, fa auratuhu ma baina surati wa rukbatihi. Maka aurat dia yang sebenarnya adalah untuk dia solat adalah di antara pusat dia ke lutut dia. Falau shalla mastura falau shalla wal mastur min jismihi ma baina surati wa rukbatihi faqad sahat salatuhu. Kalau dia solat dalam keadaan
dia yang tertutup daripada badan dia adalah apa yang di antara pusat ke lutut, maka telah sah solat dia. Dan ini kerana apa? Kerana hadis Nabi SAW kepada Jarir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu. Yang bawah tu ya. Dia kata dia okey, dalam riwayat Darqutni dan juga Baihaqi secara marfu' ma fawqa rukbataini min al-aurah, ma asfala min as-surati min al-aurah. Apa yang atas daripada apa atas daripada dua lutut termasuk di aurat, apa yang bawah daripada pusat termasuk di aurat. Hadis ni tak kuat. Tak kuat dhaif. Okey. Sebab tu tak ada dalil. Okey. Tapi yang dalam Bukhari, warawat Bukhari dalam Bukhari, an Jabir radhiyallahu anhu, dia kata ana usalla fi saubin wahidin. Bahawa dia telah solat dalam satu kain, selai kain je. Selai kain, kalau bila jahit jadi baju mahal zaman dulu orang miskin. So, jadi biasa dia akan kain satu badan tutuplah. Wa qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin wahidin, dan dia kata aku lihat Nabi sallallahu solat dalam satu kain, satu helai pakaian, selai pakaian je. Warawa wa riwayat Jabir dia kata wa fi riwayat salla Jabirun fi izarin faqad aqadahu min qibali qafahu. Dia kata telah solat, dia satu riwayat dia kata telah solat Jabir radhiyallahu anhu dalam satu helai kain. Dia kata dan dia telah ikat kan, simpulkan daripada arah dia kata qafahu, bahawa belakang badan dia. Dia kata izar ni adalah pada kebiasaannya, dia kata apa yang menutup, dia kata wal izaru fil ghalibi thawbun yasturu wasatil jismi. Izar ni pada kebiasaannya adalah pakaian kain yang menutup pertengahan badan, ai min baini surati wa rukbati wa ma qarabaha, dan apa yang menghampirinya, apa yang menghampiri pusat dan lutut lah. Tapi pada asasnya yang dia dalam hadis Nabi SAW kata pada dia, ditanya pada Nabi SAW berkenaan dengan solat dalam satu helai kain. Nabi kata idza kana wasi'an faltahib bihi. Kalau kain tu adalah luas, maka bersimutlah dengannya. Wa idza kana dhayiqan, kalau kain tu kecil singkat, maka faltahib bihi, maka berkainlah, berizarlah dengannya. Izar maksudnya tutup antara pusat lutut. Itu dalil kuat. Assalamualaikum. Jadi kalau orang perempuan solat pakai seluar, apa hukum solatnya? Sah ke tidak? Contoh pakaian jemaah wanita ketika umrah dan haji. Bila wanita pakai seluar, dia tutup tak dia punya kawasan atas badan dia. Itu tajuk asal dia. Kalau dia kata benda tersebut dia tutup sampai seluruh badan dia, kain seluar tu dalam abaya yang dia ada, tak apa. Tapi kalau dia kata dia pakai seluar nampak batang kaki dia, tu masalah. Di Malaysia sekarang ni orang kita dia masalah ni. Dia nak ikut sunnah dan sebagainya, tapi dia pakai kain macam tu. Kadang-kadang velcro, kain macam benda tak. Bila pakai kain tu nampak kaki dia, betis dia. Itu tak patut sebenarnya. Tudung nak pakai tapi nak moden. Ini masalah juga. Di pasal kes sebenar dia, kalau boleh macam kalau dia pakai dia tutup atas kaki dia. Jangan bagi kaki dia kelihatan. Batang kaki dia nampak kat orang. Wanita ni kalau dia kata ada batang kaki nampak pun jadi kes untuk merangsang. Sebab tu kenapa batang kaki pun kena cover. Banyak orang kata tapi dia pakai seluar. Seluar tu besar tak? Kalau seluar tu besar macam kain, ayolah, tak apalah. Kalau seluar tu ketat ataupun seluar tu menampakkan bentuk tubuh batang kaki ni, maka tak boleh lah. Itu pada masalah sah ke tidak. Tadi kita kata, mungkin ada para ulama kata pasal Nabi letakkan hukum pertama pasal tudung kepala. So tudung kepala dia solat dia sah. Kalau tak tudung kepala solat tak sah. Tapi masalah berdosa ketika mana kita panggil, kalau dia kata terutama kalau dalam umrah lah, umrah atau haji sebagainya, dia keluar dengan orang ramai, maka benda tersebut akan timbul masalah fitnah lah. Adapun di rumah dia sendiri, kat sini ada khilaf para ulama berkenaan solat wanita di rumah dia, macam dia pakai seluar sebagainya. Sebab tajuk asal aurat ketika mana kepada dalam solat sebenarnya adalah aurat sama ketika berada depan lelaki ajnabi. Itu betul dia. Tapi ada orang dia pisahkan, dia kata aurat solat lain, aurat depan lelaki ajnabi lain. Sebab aurat solat, kita kata memang dah solat sebenarnya, yang keadaan yang sebenar seorang wanita boleh berada depan lelaki yang ajnabi. So, dia buka muka dan tapak tangan je. Yang lain kena tutup. Itu patut asalnya tu. Tapi ada orang dia cuba asingkan. Kalau tak asingkan, dia kata sebenarnya tak ada masalah itu. Dan solat, itulah keadaan patut seorang wanita berada depan lelaki ajnabi. So, masalah pakai seluar solat tadi. Hukum tajuk asal pertama kita nak bincangkan adalah nampak tak batang kaki dia. Kalau batang kaki dia nampak dan sebagainya, maka tak betul. Dianggap dia tak sah lah. So, perempuan pakai baju ketat lah. Pakai baju ketat kan. Solat pakai baju t-shirt ketat.
Kemudian apa sama nampak bentuk tubuh. Jadi bertentangan dengan masalah asas pertama dalam solat tadi. Masalah asas solat tadi kan tudung kepala dia pun bukan ada masalah. Tapi kenapa kalau kepala tudung, kalau kepala kena tudung, kawasan badan lain pun kena cover. Ketika solat je. Lepas solat untuk ibadat lain tak perlu. Sebenarnya macam tu. Pasal kes dia pasal kaki tadi. Cuma masalah pembatalan solat melalui perkara berkenaan, sorehnya tak ada. Cuma kita kata pegang pada tajuk, kalau sekiranya tudung pun kena, kepala kena tutup, maka kawasan badan lain pun tak boleh dedahkan. Hatta disifatkan. Okay, macam pakai itulah, macam ketat dan sebagainya. So, macam betul saya tahu, macam banyak orang pergi umrah ke sebagai orang mudah nak bergerak. Dia kata mudah kalau kena kejar. Dulu kat Yasin Taklim jadi kes tajuk ni. Bila lama lah kita nak tegur. Tapi benda ni apa tak disuarakan. Lalu entah macam mana sekali tu dia apa dia taklim punya apa pengurusan minta ustaz untuk peringatkan tajuk tu. Jadi kita peringatkanlah, kita letaklah berkenaan tajuk aurat dan sebagainya. Lepas tu ada akak-akak ni marah. Boleh kita letakkan pakai tak betul tak ikut sunnah sebagainya, nanti dia pakai seluar. Jadi dia tak puas hati. Dia cari, dia marah orang, dia marah apa Anti Zainul lah, dia jumpa sekian, jumpa Zul. Zul tu ada. Zul kena. Betul sekali bila saya naik ke atas kelas tu, kelas saya, berikutnya, dia datang, dia marah, dia tak puas hati, dia kata kenapa sekian. Saya kata kenapa? Dia kata nanti orang yang nak, apa budak-budak muda yang nak datang kelas nanti takut sebagainya. Saya kata kenapa nak tanya masalah dia? Beli abaya besar, sarunglah badan. Betul ada seorang akak ni, dia kata nanti kalau kejar anjing. Saya kata kena kejar anjing setiap hari ke? Akak kerja setiap hari memang kejar anjing kan? Tak ada pun, tak ada tu salah jadikan alasan. Jadi suka nak pakai seluar juga sebenarnya. Mudah nak bergerak dia kata. Itu contoh lah, tak kena, tidak kena. Adapun ketika mana dia pergi haji atau umrah tu lagi masalah tadi. Kalau dia pakai seluar tu di dalam kain, okey. Kalau pakai seluar saja keluar, nampak batang kaki tak boleh. Itu lagi kira macam tak pakai baju, macam dedahkan aurat jugalah. Balik pada asal wanita tak boleh dedahkan diri dia macam tu. Macam pakai baju ketat dan sebagainya, nampak apa bentuk badan pun tak boleh. Tak ada kegunaan macam tu. Tudung kepala tutup badan macam tu. Tujuan tu tudung kepala tadi untuk sekecil-kecil perkara. Sebesar-besar perkara lainlah, ketiak dia sebagainya, lengan dia. Sebagainya tak boleh dedahkan. Okey? Baik. Yang kelima, yusannu, dia kata la yusannul azan li mar'ati. Tidak disunatkan azan untuk wanita. Tidak disunatkan azan untuk wanita sebab azan untuk lelaki saja. Wa yusannu lahal iqamah, tapi disunatkan untuk dia iqamah. Ini pun ini jugalah. Sebenarnya balik pada asal, sebenarnya azan iqamah itu adalah sebenarnya untuk orang yang akan berjemaah. Tapi bila kita lihat dalam hadis Nabi SAW, kisah bagaimana seorang pengembala, kata Nabi SAW suruh kita, sarankan, galakkan kita bila kita solat berseorangan sekalipun, di luar daripada kawasan sebagainya, kita azan di tempat kita. Jadi sekarang ni kan orang tanya soalan, adakah sunat azan di rumah sebagainya? Jawapan sebenarnya ya. Terutama kalau diorang berjemaah satu keluarga, solat memang patut diazankan. Tiap-tiap hari kena azan. Tiap-tiap waktu kena azan sepatutnya. Dari rumah tadi. Tapi pasal kita kata, pasal asalnya yang ialah bila di kawasan lapang, kawasan luar yang mesti dibuat. Nabi sendiri SAW dengan para sahabat, secara basic dia ketika mana berada di rumah masing-masing, tak azan. Itu tajuk asal dia. Kan isi Nabi pun tak azan, tak iqamah di rumah. Tapi adalah para ulama mengatakan kalau berjemaah maka dia baru digalakkan. Falau azanat bi sautin munkhafidin lam yukrah. Kalau dia azan dengan suara yang perlahan tidak dimakruhkan. Oh tak ada syar'ikan pun. Tinggalkan terus, ya. Waktu birah lah zalika min dzikri alladhi yusabu alaihi. Dan waktu birah dan akan dianggap azan tu untuk dia sebagai termasuk daripada zikir yang diberi pahala di atasnya. Amma in rafa'at sautaha, adapun kalau dia meninggikan suara dia bihi dengan azan tersebut, kuriha, dimakruhkan. Fa in khifatil fitnatu, apa dia kata, haruma. Kalau dibimbangi akan fitnah, maka diharamkan wanita tersebut untuk azan pun. Jadi sebenarnya bukan sunnah pun. So, isi Nabi pun tak pernah azan dalam rumah dia. Tak ada petunjuk berkenaan untuk azan wanita dalam rumah. Untuk iqamat pun dia ada canggahan. Ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Ala kuliah kalau wanita tinggalkan tak apa, buat pun tak ada masalah. Tapi sebaiknya tak buat pun tak apa. Sebab kalau kita kata pada konsep untuk seorang lelaki diajak untuk berjemaah ketika mana kita azan iqamah tadi. Untuk wanita tidak sedemikian. Ya. Dia kata bi khilafi rajuli, ini berlawanan dengan seorang lelaki. Dia kata faqad ulimat annal adhana sunnatun lahu.
Telah diketahui bahawa azan adalah al-azana sunnatun lahu. Azan adalah sunnah bagi seorang lelaki. Indal qiyam ila kulli maktubatin, ketika nak bangun atau berdiri kepada setiap solat fardu. Every solat fardu dia kena azan. Okey. Baik. Alhamdulillah kita berhenti so. Nanti kita lepas raya tu kita bincang berkenaan mubtilat solah. Okey, so ada soalan? Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Ni besok ni kita dah dekatlah masuk kepada apa? Kepada Ramadan ya. Okey, jadi saya inginlah untuk peringatkan diri saya tuan-tuan sekalian. Okey, dia 3 hari banyaklah orang hantar mesej minta maaf dan sebagainya. Tapi yang ikut kepada sunnah Nabi SAW, kerana Nabi sebut tentang masalah Ramadan ini adalah penghapusan bagi dosa. Okay? Dalam hadis Nabi kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dan beriman dan mengharap ganjaran Allah Taala, diampunkan apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Man qama Ramadan, bersama qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, kerana beriman dan mengharap ganjaran Allah Taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Waman sama waman qama lailatul qadri, masa berqiyam malam qadar, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan apa yang dahulu daripada dosa-dosanya. Semua datang dengan penghapusan dosa. Tapi kena ingat dosa yang dihapuskan oleh Ramadan ataupun oleh solat 5 waktu ataupun oleh apa ibadat yang kita buat ni, semuanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Kecuali macam Islam ataupun haji, hijrah, itu datang berkenaan dengan tadi dosa besar pun akan dihapuskan. Adapun kalau yang lain ni datang dengan pengertian dosa-dosa kecil, sebab dalam hadis Nabi menyatakan as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam, wal jum'ah ila jum'ah, jumaat ke jumaat, wa ramadan ke ramadan, mukaffiratul lima bainahun, ialah penghapus dosa bagi apa di antaranya. Idza ijtanibatil kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Maksudnya kalau dosa besar seorang tu masih lagi buat ataupun tak bertaubat lagi, maka dosa-dosa kecil dia takkan dihapuskan oleh ibadat-ibadat seperti solat 5 waktu atau Jumaat ataupun Ramadan yang harian, yang mingguan dan juga tahunan. Kita kata ia adalah sebenarnya musim untuk kita kejar keampunan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita persiapan untuk Ramadan ni, kalau boleh pastikan apa-apa dosa besar kita buat, kita telah minta ampun Allah Ta'ala di atas dosa tersebut dan juga kita bertaubat. Sebab sebenarnya dosa besar ni dia menghalang ibadat-ibadat yang kita laksanakan ni menjadi pembersihan bagi dosa-dosa kita. Itu asas sebenarnya. Tajuk tu yang kita kena faham betul-betul. Maaf, esok puasa Khamis boleh tak? Besok kalau ikutkan dah berapa lagi. Kalau masalah tentang puasa, puasa dalam bulan Syaban lepas daripada separuh Syaban, tidak boleh seorang tu berpuasa. Idan tasafa Syaban fala tasumu. Bila dah separuh Syaban jangan kamu berpuasa. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata la tuqaddimu Ramadan bi yawmin wala bi yawmain. Yang kamu kedepankan Ramadan dengan saya atau 2 hari. So dengan sebab itu tak boleh kita sebenarnya baru nak puasa. Kalau orang tu memang dah berpuasa sebelum daripada minggu-minggu ni. Sebelum minggu ni, macam minggu lepas, minggu sebelum ni, waktu awal Syaban lagi, sebelum Syaban lagi ke, dia dah puasa selang sehari ke, puasa Isnin Khamis ke, dia boleh teruskan puasa dia hatta kalau jatuh esok kan. Esok dia boleh lagi. Kita tengok bulan bila? Hari ni ke esok? Saya kalau ikut kalender yang saya ada, esok dah 30. Hari ni 29. Kalau besok ikut kalender ni lah saya tengok. Kalender kuda Allah alam. Tapi ala-ala nak faham kan bila kita tengok anak bulan kita hari yang mana kita tengok anak bulan, katakan petang tengok anak bulan, besok 30 Syaban. Hari tu panggil hari Syak. Hari Syak. Kalau kita tengok anak bulan dah petang ni. Kalau kita tengok anak bulan esok,
kita punya hari syak kita hari Jumaat lah. Okey, yang mana kita kata hari syak ni Nabi para sahabat kata man som ayam syaki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa puasa hari syak dia telah derhaka pada Abul Qasim, itu Rasulullah SAW. Jadi ia adalah hari yang haram kecuali orang tersebut ada puasa dia puasakan. Contoh macam pada awal bulan dia puasa selang sehari. Terjatuh esok hari dia puasa. Maka dia boleh puasa lah. Dia boleh puasa. Tapi kalau esok bukan jatuh, tak salah dia puasa sengaja. Esok tengok bulan, okey. Esok tengok bulan okey. So besok belum lagi lah. Cuma masalah tadi masalah kes apa? Kes yang kena faham, ada soalan dia adakah kita dah memang separuh Syaban tak boleh baru nak mula puasa. Jangan kita kedepankan Ramadan sehari atau 2 hari, itu arahan Nabi. Dengan cepatkan Ramadan dengan sehari atau 2 hari. So basically perbuatan orang sengaja nak puasa kerana besok lusa nak Ramadan dah dia baru nak puasa. Kalau puasa qada tak apa. Kalau puasa sunat tak boleh. Ataupun ada kalau orang tu ada puasa biasa dia puasa tak apa. Kalau besok baru nak puasa tak payah. Jangan gatal. Tapi kalau dia kata memang dia tiap-tiap minggu Isnin Khamis, maka esok jatuh Khamis dia boleh puasa. Dia boleh puasa. Walaupun jatuh besok hari Syak. Kalau besok hari Syak sekalipun dia boleh puasa. Sebab tajuk dia kalau ia puasa yang dia biasa puasa, terkena hari tersebut dia teruskan. Tapi kalau sekiranya baru nak gatal, nak start puasa jangan gatal. Kalau baru nak start puasa jangan gatal. Okay, yang laku lihat Pak Talib kan. Jadi maksudnya kalau kita sebut tadi seorang manusia tu kita kena bertaubat dosa besar dulu barulah boleh diterima akan atau dijadikan amalan-amalan kita yang kita buat Ramadan nanti penghapusan bagi dosa. Kadang-kadang banyak orang kata kan bila dah disebutkan solat 5 waktu macam sungai mengalir daripada rumah seorang yang dia mandi 5 kali setiap hari. Jadi kadang ada orang tanya kenapa tak ada kesan? Kenapa tak ada kesan? Ya kesan tu memang banyaklah, antaranya pasal mungkin tak bertaubat di dosa besar. Dosa riba ke, dia ada dosa riba, ada dosa berkenaan dengan ni berzina ke, ada guna arak ke, ada pun dia dosa syirik ke. Jadi dosa-dosa tersebut yang tak ditaubat lagi, dia akan menghalang daripada dosa-dosa kecil dihapuskan ibadat-ibadat yang kita buat. Ibadat kita buat penghapusan dosa, tapi penghapusan dosa kecil. Jadi dengan sebab itu dia macam bayangkan di longkang, kemudian longkang ni ada daun banyak. Kita kalau ada kata dia just daun-daun yang banyak saja, kita ambil baldi, siram air dengan banyak, longkang tu akan clear, akan bersih. Tapi ada masalah dia. Kalau sekiranya di longkang tersebut ada batu besar. Batu besar. Longkang ada batu besar. Kemudian bila kita ada batu besar, so kita siram banyak mana pun, dia takkan jalan. Ni yang kes macam dosa besar tadi. Dosa besar dia macam satu ketul batu duduk dekat longkang. Yang kita siram air banyak mana pun, dia takkan jalan. Kita kena alihkan, longkang tu nak bersih, kena alihkan batu besar tu, barulah kita boleh siram. Dengan sebab itu, saranan utama sebenarnya, sebelum daripada masuk Ramadan, saranan yang sepatutnya adalah bertaubatlah daripada dosa-dosa besar. Bertaubatlah daripada dosa-dosa besar. Sebab dosa besar tadi menghalang daripada ibadat-ibadat yang kita buat seperti puasa, qiyam dan sebagainya, penghapusan bagi semua dosa-dosa kecil kita. Okay? Boleh ke baca doa berlindung daripada 4 perkara sebelum salam? Yang untuk baca solat sunat saja. Okay, sebenarnya masalahnya memang ikut pada riwayat yang datang. Kat Nabi SAW ada banyak bacaan doa. Lepas tasyahud sebelum salam tu ada doa lain macam Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta alim minni kan. Jadi kalau kita kata kalau kita boleh asingkan solat sunat kita baca doa tu. Solat fardu kita baca isti'adzah 4 perkara. Itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Tapi sebenarnya ikutkan kepada riwayat yang sahih, Nabi tak pernah definisikan isti'adzah 4 perkara tu hanya pada solat yang fardu saja. Tahu saya lah sepanjang saya baca, dia tak kata pun sebenarnya untuk ya. Setahu saya lah, bukan pada ni je. Ya. Apa yang Aisyah Anha ceritakan dia ni. Kalau ikut Aisyah ceritakan, Nabi SAW dahulu mengatakan aku berlindung daripada kemalasan ni sebenarnya. Ya.
Dia doa yang baca dalam solat. Okey. Okey, dalam riwayat Muslim tu kan, dia kata Abu Hurairah anhu kata Nabi bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in." Bila bertasyahud seorang kamu, maka minta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Yaqulu, dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. So kalau kita lihat pada lafaz tersebut, Nabi kata tasyahud sahaja, maka dia beriringanlah. Dengan itu dia bukan mesti ketika mana solat fardu je. Juga riwayat tu. Riwayat yang datang, dia bukan masalah solat fardu je. Dia juga solat dia tasyahud. Nabi ikat bacaan 4 perkara tu. Kita minta perlindungan daripada ketika bertasyahud. Tak kira tasyahud solat apa. Nabi tak ikat solat fardu je. So boleh buat Baik. Wallahu alam. Jadi saran saya macam inilah. Kita carilah peluang untuk bertaubat daripada segala kesalahan kita yang mungkin kita ada buat dosa-dosa besar. Ke dahaki apa ke kan kata-kata dusta dan sebagainya, di mana kita kata benda tersebut akan menghalang manfaat Ramadan terdatang, penghapusan bagi dosa-dosa. Jadi kita kena buat persiapan sebelum masuk Ramadan. Itu yang betulnya, taubatlah daripada dosa-dosa besar, sebab ia akan menghalang tujuan Ramadan itu, penghapusan bagi dosa. Itu dosa-dosa kecil. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.